Okay, hello everyone. Nama saya Sharwin. Saya belajar di Unisel and saya hari ini akan membentangkan tentang the corruption in Malaysia. Bermaksud dia rasuah di Malaysia. Okay, rasuah merupakan isu yang hangat diperkatakan dewasa ini, sama ada dalam bidang politik, perniagaan dan personal awam, penguasaan dan sebagainya. Dia adalah sinonim dengan hadiah. Bezanya, hadiah mungkin diberikan kepada seseorang atas rasa keikhlasan, manakala rasuah dilihat sebagai ganjaran sesuatu ataupun mengharapkan ganjaran tertentu daripada sesuatu pemberian. Okey. Ada juga yang beranggapan rasuah ialah wang sunggukan ataupun duit kopi. Ada juga rasuah yang berbentuk material atau lebih mudah disebut sebagai hadiah, tetapi hadiah yang bermaksud dia adalah hasil pulangannya. Secara keseluruhannya, rasuah boleh didefinisikan dengan pelbagai cara, tetapi maksudnya tetap sama, iaitu pemberian atau penerimaan sesuatu yang bertujuan melakukan perkara yang tidak digalakkan sama ada oleh undang-undang atau peraturan harian tertentu yang berkaitan dengan tugas. Okey, dalam menangani cabaran menentang rasuah, Malaysia telah mengeluarkan beberapa banyak akta untuk menentang amalan rasuah ni agar tidak berlakunya sekali lagi. Antaranya beberapa akta telah dikeluarkan Malaysia ialah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 Seksyen 16, 17, 18 dan 23 dan Seksyen 161 Kanun Keseksaan Penjawat Awam menerima suapan melibatkan tugas rasmi jabatan dan Seksyen 162 dan 63 Kanun Keseksaan mana-mana orang yang menerima suapan atau rasuah bagi mempengaruhi atau menggunakan pengaruh peribadi ke atas pejabat awam dan Seksyen 164 Kanun Keseksaan Penjawat Awam yang bersubahat melakukan kesalahan Seksyen 161 hingga 164 Kanun Keseksaan. Seksyen 165 Kanun Keseksaan Penjawat Awam menerima benda yang berharga dengan tiada balasan daripada orang yang mempunyai hubungan tunggangan rasmi. Dan Seksyen 213 dan 214 Kanun Keseksaan mana-mana orang yang mengambil atau menawarkan suapan sebagai balasan mengelakkan pesalah daripada tindakan undang-undang. Seksyen 215 Kanun Keseksaan mana-mana orang mengambil suapan untuk pura-pura menolong atau kerana menolong pesalah mendapatkan semula harta yang telah diambil daripada pesalah itu. Dan Seksyen 41 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram Pencegahan dan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram AMLA FPUAA 21 2001. Antara kes yang dihadapi tentang rasuah di Malaysia boleh dikatakan satu-satu ialah bekas Perdana Menteri kita Datuk Seri Najib Tun Razak didapati bersalah atas kesemua 7 pertuduhan dana 42 juta dari SRC International Sendiri Berhad dan beliau dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta. Bagi tiga kesalahan pecah amanah dan 3 lagi kesalahan pengubahan wang haram, setiap pertuduhan membawa hukuman penjara 10 tahun. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan bahawa Najib didapati bersalah terhadap 3 pertuduhan mendapatkan suapan 42 juta apabila terlibat dalam keputusan bagi pihak kerajaan dan memberikan jaminan kerajaan terhadap pinjaman berjumlah 4 bilion daripada kumpulan wang persaraan diperbadangkan kepada SRC International. Bagi tuduhan pengubahan wang haram, Najib didapati bersalah menerima 42 juta hasil aktiviti haram melalui sistem yang dipendagkan mengikut sistem pemindahan dana dan sekuriti secara elektronik masa ternyata rentas dan dipositkan ke dalam akaun peribadi ini melihat di AML Islamic Bank Terhad. Kalau sabit kesalahan ini, Najib boleh dipenjarakan maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan atau 10,000 atau mana lebih tinggi mengikut Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 yang boleh dihukum
mengikuti Seksyen 24 Akta yang sama. Yang lain pun berkaitan dengan rasuah ni, boleh dikatakan pasukan Kuala Lumpur kena denda dengan FAM. Pada 3 Februari 2014, Persatuan Bola Sepak Malaysia atau FAM mengumumkan keputusan mengenakan denda RM5,000 kepada 17 orang pemain pasukan Kuala Lumpur, ketua jurulatih mereka, seorang penolong pengurus dan seorang pengawal pasukan digantung seumur hidup dan didenda RM20,000 atas kesalahan bersahabat. Kesimpulan boleh dikatakan dari segi rasuah ini, amalan memberi rasuah merupakan satu amalan yang menjadi kebiasaan, maka perkara tersebut telah diperhalusi dan diberikan satu tata cara atau pergiling yang perlu diikuti oleh mana-mana pihak, yang perlu bagi memastikan apa yang diterima oleh mereka bagi sebagai hadiah itu termasuk dalam kategori rasuah. Pengharaman perbuatan rasuah ini telah dizahirkan melalui hadis Nabi yang mana menunjukkan bahawa Rasulullah melarangkan perbuatan rasuah. Malah para ulama juga telah membicarakan berkenaan dengan haramnya rasuah melalui sirah pada khulafa dan para sahabat Nabi. Oleh itu adalah jelas bahawa perbuatan rasuah adalah haram dan sangat dilarang oleh syarak, maka ia perlu dijauhi dan dibanderas dengan secukupnya agar tidak menular dalam kalangan masyarakat dengan mengikuti akta tersebut. Terima kasih.